Salam bahagia, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara di Bernama TV dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang cukup relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa dan kita akan sembang-sembang berkaitan dengan topik ini bersama dengan dua tetamu yang cukup hebat sebenarnya yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara bersama dengan saya. Baiklah, pilihan kita di tajuk ataupun topik yang menjadi pilihan kita di Ruang Bicara hari ini ialah kepimpinan sayap baru UMNO lebih progresif. Ini merupakan satu persoalan yang cukup menarik sebenarnya. Dan seperti mana yang kita semua sedia maklum, proses pemilihan di peringkat sayap telah pun selesai dan ramai yang mungkin kita semua telah pun mengetahui keputusannya siapa yang mengetuai wanita UMNO, siapa yang mengetuai pemuda UMNO dan siapa jugalah yang telah pun menang untuk mengetuai sayap puteri UMNO. Baik, dua tetamu hebat seperti yang saya katakan sudah pun berada bersama saya di studio Ruang Bicara ini. Di sebelah kiri saya ini kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang semula kepada yang berbahagia Datuk Zainal Abidin Sakum yang merupakan Ketua Penerangan Veteran UMNO Malaysia. Jadi Datuk, apa khabar? Alhamdulillah. Sehat tu ya? Alhamdulillah. Itulah, tengok Datuk pun luar. Makin lama makin steady lah tu. Semangat tu. Betul. Semangat. Dan kita juga ingin mengucapkan selamat datang semula kepada yang berbahagia Dr. Ahmad Zaharuddin Sani Sabri yang merupakan seorang kolumnis dan juga penganalisis bebas yang sememangnya sudah tidak asing lagi. Jadi Doktor, apa khabar? Baik adanya, saya merundui kalimat salam bahagia daripada pesawat. Saya difahamkan, ialah lama juga sebenarnya doktor tak bersama dengan kami ya. Hampir-hampir merajuk saya dengar. Itulah, dia kata panas tak apa, jangan koyak. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana akhirnya Dr. Ahmad Zaharuddin kembali semula bersama kami di Ruang Bicara ini. Baik, kita nak bercakap tentang satu topik yang sebenarnya menjadi perbualan dan juga perbincangan sebenarnya, terutamanya di kalangan penganalisis politik, pemerhati politik dan mungkin juga penyokong-penyokong UMNO sendiri. Dan harus diingat bahawa kalau anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini, jangan lupa kami sediakan dua talian kepada anda di 0326 979767 dan juga 0326979768. Kami amat-amat mengeluhkan apa saja pandangan dan juga pendapat yang mungkin ingin anda kongsikan bersama kami di Ruang Bicara ini. Baiklah, kita mulakan dululah bersama dengan Datuk Zainal Abidin Sakum, orang lama sebenarnya bersama dengan UMNO dan sekarang ini memegang jawatan Ketua Penerangan Veteran UMNO Malaysia. Bagaimana secara peribadi Datuk melihat tentang proses pemilihan yang telah pun berlaku untuk di peringkat sayap setakat ini? Apakah Datuk merasa lega, merasa berpuas hati ataupun ada sesuatu yang mungkin ingin Datuk kongsikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Salam bahagia. Salam bahagia. Pertama sekali nak ucap terima kasih kerana masih bagi ruang dan peluang untuk kita melontarkan pandangan kita berkaitan dengan pemilihan-pemilihan yang telah pun dibuat. Keputusan dah pun dapat untuk sayap-sayap ni. Dan sistem demokrasi yang diperkenalkan oleh Datuk Najib tu, yang di mana siapa saja boleh menawarkan diri untuk jadi pemimpin. Kita ingatkan dulu bila siapa saja, tak ada apa-apa syarat. Macam dulu syaratnya kalau nak tanding presiden mesti 20% orang bahagian mencalon misalnya kan. Itu dah tak ada lagi dah. Siapa ndak isi borang pada waktu ditentukan, tandinglah. Kita ingatkan menderu orang tanding. Tidak juga rupanya. Artinya pemimpin-pemimpin Melayu kita ni ada yang sedar bahawa aku boleh memimpin. Aku rasanya mampu membawa parti ni ke mana. Jadi kalau kita lihat di peringkat misalnya di peringkat MKT, di peringkat sayap-sayap ni, misalnya wanita 2 orang aja bertanding. Satu Datuk Seri Shahrizad yang ketua dulu, bekas dia bagi laluan dulu masa Nur Aini. Kemudian Nur Aini mempertahankan. Jadi seolah-olah Shahrizad agaknya menyiapkan alternatif. Kalau you all dah tak nak yang ni, I datang.
untuk mengemukakan. Okey. Kalau you rasa I lebih baik dari dia, bagi I. Jadinya saya lihat kan, walaupun kita buka, sebenarnya dia orang tak menyerbu-nyerbu, tak tentu hala lah masuk ni. Jadi keputusan yang dibuat ini, kita dapat nampak Nur Aini yang mempertahankan jawatan dapat kemenangan besar 112 bahagian yang memilih dia. Banyak tu. Banyak ni nasional kan. Kemudian Shahrizad pun tidak dinafikan. Dan hari ni saya tengok Nur Aini kata, saya hormat saya, sayang saya dengan Datuk Seri Shahrizad langsung tidak berkurang, bahkan tambah kuat. Dia cara dia membawa diri dia tu kan sebagai ibu kepada wanita ni kan. Jadi bila sekali Datuk Seri Dr. Nur Aini bercakap macam itu, sejuk semua hati orang lah. Sejuk semua hati orang. Orang tahu bahawa pertandingan dalam demokrasi yang ditetapkan tarikh, didisiplinkan balik semula, walaupun ada pelanggaran-pelanggaran kerana baru diperkenalkan style ini. Dulu tiap malam pergi rumah sana minum kopi macam-macam. Sekarang tak boleh. Kerana nak mengelakkan daripada politik wang dan sebagainya. Jadi setakat ini keputusan yang dibuat oleh sayap-sayap ni, saya boleh bagi A lah. A lah keputusan tu, kerana tak ada orang kecil hati. Dia nak bagi tahu kalau lebih pun lebih sikit. Dan macam pemuda misalnya, oleh kerana dia akan memimpin pemuda Malaysia, bagi dia lebih sikit. Datuk Seri Dr. Nur Aini dapat 112, Dr. Akmal dapat 122. Jadi kuatlah tu. Kan? Puteri juga begitu. Jadi kita menyeru kepada pemimpin baru ni, silakan. Sudah awak dah digelanggang. Isilah apa yang patut dibuat bagi mendisiplinkan semula makmum dan jemaah ini supaya serentak kita bertindak. Kan? Sebab biasanya pemimpin-pemimpin UMNO ni daripada saya dulu, dia punya syarat jadi pemimpin itu ialah pandai cakap. Banyak cakap. Tak suka dengar orang bercakap. Dia je bercakap. Sekarang ni yang muda-muda cuba betulkan balik. UMNO kita rasa sedang tak berapa sihat, sakit. Ketua pemudanya doktor. Sila memanfaatkan sebaik-baiknya kemahiran yang ada kat awak, tidak? Okey, saya juga nak dapat pandangan daripada Dr. Zahruddin juga lah. Pelbagai pandangan dan pendapat sebenarnya dilontarkan. Ada yang suka, ada yang tidak suka tentang pemilihan UMNO kali ini, terutamanya apabila jawatan presiden dan timbalan presiden tidak dipertandingkan. Itu menjadi satu isu juga yang cukup menarik, pelbagai pandangan yang dilontarkan. Tapi pandangan Dr. Zahruddin sendiri, apakah proses pemilihan UMNO kali ini, walaupun pada mulanya dijangka mungkin agak panas, tetapi kelihatan seperti apa yang Datuk sebutlah, berjalan dengan begitu lancar, begitu licin dan begitu teratur sekali. Komen sikit, Doktor. Terima kasih Tuan Syakawi. Ini idola saya, Dok. Saya dengan Datuk ni pun saya malu-malu, segan saya. Kerana saya kenal lama sangat daripada saya kecil. Saya tak pernah panggil dia Datuk. Saya panggil dia Ustaz. Ya, betul. Tapi sekarang kena panggil Datuk lah. Kembali kepada persoalan tadi, untuk UMNO dia ada dua perkara. Pertama adalah kelangsungan, kedua ialah keunggulan. Kelangsungan itu adalah survival untuk UMNO, bagaimana untuk mereka terus berada di persada politik negara. Persoalan kedua, kelangsungan tidak cukup, perlukan kepada keunggulan, Datuk. UMNO harus kembali unggul. Jadi apa yang berlaku sekarang ini, pemilihan itu perlu. Kita selesai sayap. Bagaimana pemimpin yang sedia ada, pertama pastikan perlu ada kelangsungan supaya rakyat boleh menerima UMNO, rakyat boleh lihat secara jelas apakah perjuangan UMNO tersebut. Mungkin perkataan yang paling sesuai lah restorasi UMNO sendiri. Boleh atau tidak UMNO restorasikan terhadap objektif mereka yang mereka tanggung sebelum ini. Itu yang pertama.
Setelah berlaku ini, barulah kita akan memikirkan bagaimana mewujudkan keunggulan UMNO tersebut. Unggul ini adalah istilahnya premium tu sesuatu yang premium. Orang tengok macam orang tengok Tuan Syakawi, itulah premium untuk pengacara. Jadi ada keunggulan dia di situ. Keunggulan ini menyebabkan orang tidak boleh menafikan kehebatan diri kita. Sekarang ini penafian itu berlaku, Datuk. Ya, Tuan Syakawi, penafian itu berlaku kerana orang melihat bahawasanya ada yang lain yang lebih unggul. Sudah ada pilihan-pilihan yang lain. Jadi apa yang perlu berlaku sekarang ini dengan kita sudah berlaku pemilihan sayap ini cukup penting tu. Tak ada sayap tidak terbang kita kekal di situ. Kenapa kita harus terbang? Kita harus menjadi lebih tinggi supaya orang nampak, orang hormat diri kita. Sayap inilah yang menentukan hala tuju UMNO selepas ini. Jadi boleh atau tidak persoalannya untuk memastikan UMNO itu terus berlangsung kehidupannya dan menjadi unggul. Saya lihat apa yang telah berlaku adalah gabungan antara yang lama dan yang baru. Saya cukup hormat dengan ketua wanita yang sedia ada. Saya panggil kakak aja. Saya juga hormat kepada kakak yang tewas pun juga. Dua-dua telah berjuang dalam UMNO. Kerana dalam politik ini dia ada dua tu. Yang pertama, adakah anda ahli politik ataupun anda ahli parti? Kalau anda ahli politik, ada yang tidak memikirkan parti. Tapi kalau anda ahli parti dan anda menjadi ahli politik, pastinya anda akan menjaga parti. Ada ramai ahli politik hanya ingin hidup menjadi ahli politik tanpa memikirkan tentang parti. Berapa ramai orang yang menjadi ahli politik yang sanggup berkorban untuk parti. Berapa ramai orang ahli politik yang sedia ada sanggup menjelaskan hala tuju parti mereka yang mereka dokongi. Berapa ramai ahli politik yang sedia ada hari ini hanya melompat-lompat, hanya mencari kemewahan kehidupan. Itu menjadi satu persoalan. Sekarang ini patah balik perkataan saya. UMNO perlukan restorasi. Restorasi bagaimana? Kita lihat hala tuju sayap-sayap yang akan membawanya. Okey, saya nak petik daripada apa yang Dr. Zahruddin sebut tu tentang restorasi, tentang keunggulan UMNO itu sendiri. Hakikat yang harus diterima sekarang ini selepas PRU ke-15 khususnya lah, UMNO hilang sokongan sebenarnya. Itu sesuatu yang tak dapat kita nafikan. Dan sokongan terutamanya daripada orang-orang Melayu sendiri dikatakan semakin terhakis kepada UMNO. Dan dengan apa yang berlaku dalam parti UMNO kebelakangan ini, apakah Datuk melihat bahawa dengan adanya proses pemilihan yang telah pun selesai di peringkat sayap ini, mungkin keyakinan itu akan dapat diwujud semula di kalangan penyokong-penyokong UMNO yang mungkin selepas PRU ataupun sebelum PRU ke-15 berundur, tetapi mereka akan kembali semula menyokong UMNO. Ada kalau kita bercakap mengenai apakah orang Melayu sudah dapat rasa yakin kepada kepimpinan yang baru ni, terlalu awal lah kan. Baru 2-3 hari, Sabtu semalam keputusan telah dibuat. Masih lagi agaknya demam tak kebah tu yang menang tu. Masih lagi demam tak kebah yang buat tu. Namun demikian kata orang Melayu ataupun ahli berkehendakkan pimpinan baru. Yang bagus kita terus bagi peluang lagi. Yang dah tak bagus kita ganti yang baru. Yang menawar diri pun ramai. Dan kalau kita berkehendak, kalau orang UMNO berkehendakkan seorang malaikat menjadi pemimpin dia takkan pernah dapat. Itu orang Melayu kena faham sangat. Sebab Nabi sendiri pun diturunkan oleh Allah sebagai pensuruhnya bukan seorang malaikat, dia manusia juga. Satu, yang itu kita kena akur. Keduanya, kita melihat pemimpin-pemimpin yang ini ni, pemimpin muda ni nombor satunya, yang pemuda ni. Kerana pengundi 18 tahun ni, pengundi 18 tahun ni sebenarnya
pendekatan untuk kepada mereka ini bagi saya lah yang veteran ni udah tak terdekat dah. Pasal umur dah jauh beza. Ya. Budaya dah jauh beza. Cara makannya pun dah berbeza. Jadi kalau hendak juga orang macam saya ni pergi mendekati mereka ni macam dulu nasihatkan dia buat cerita-cerita, tak menjadi dah. Dia mesti ada pendekatan baru dia. Menggunakan segala teknologi yang ada sekarang ni bagi mendekatkan pemimpin ni dengan mereka. Ini pun satu cabaran yang cukup besar yang dia akan dihadap oleh pemimpin-pemimpin sayap ni. Pemimpin-pemimpin sayap. Jadi bagi maksud nak menentukan supaya pemimpin-pemimpin ini juga memahami dasar-dasar dan asas-asas kepada keperluan demokrasi berpolitik. Bila disebut demokrasi saja, Pak Jokowi katanya kalau yang disebut demokrasi itu berbeza-beza pendapat itu harus bagi bahasa kita wajib. Berbeza tu wajib. Kalau kita tak boleh terima berbeza, baiklah berhenti jadi ahli politik. Kalau kita nak kata yang kita je punya betul kan, harus. Jadi katanya bila kita jadi pemimpin je, berbeza pendapat, banyak pendapat, itulah dianya yang disebutkan demokrasi tu. Itu yang disebut demokrasi. Satu. Yang ketiganya saya melihat, saya teringat sangat Musa Hitam kata dia menyebutkan satu filosofi. Dia mengatakan kuasa itu kebenaran atau kebenaran itu kuasa. Macam mana orang muda nak memaham ni? Bila kita dah berkuasa, apakah kerana kita berkuasa tu apa saja yang kita hukumkan, apa yang kita harahkan kepada orang, itu mesti benar semua? Ataupun kebenaran itu sebenarnya kuasa. Walaupun yang kita sampaikan itu elok, tapi kalau ada kebenaran lain yang boleh mengatasi apa yang kita cadangkan, kita ambil orang tu. Ini Musa Hitam cakap. Jadi banyak lagi perkara-perkara yang diperlukan oleh pemimpin-pemimpin ni. Saya melihat demokrasi yang zaman saya dulu, kita misalnya mencaci Cina, beria-ria benar. Cina mencaci kita, beria-ria benar. Hasilnya ni yang kita dapat. Walaupun Cina bersatu macam mana, dia tak boleh mengambil negara ni. Pasal majoriti negara ni Melayu. Tak boleh. Kan? Akhirnya DAP rasa tak apalah, kita buat kerajaan perpaduan lah. Pasal katanya kami ambil 4 menteri pun jadilah. Pasal ditengoknya parti yang belah pembangkang disebut tu 70 berapa kursi. Yang sebelah sini pun Melayunya 70 kursi, campur 2 orang tu Melayu juga banyak. Jadi dia pun dah rasa tak boleh. Jadi banyak benda orang-orang muda kena betulkan balik. Kalau ada politik-politik dulu mengambil hati sangat hal-hal yang berkait dengan perlembagaan, kan? Kita tidak dicantumkan daripada kecil. Anak-anak kita tidak dicantum dari kecil. Lepas dah tua, dah besar, sekolah universiti, baru nak dicantumkan. Ini problem. Jadi macam mana gayanya? Kita kembali balik semula kepada perlembagaan yang disusun di orang tua-tua tu, dan kita follow yang sebut semua. Ke China, ke India, kalau Tok Cina tu dulu memang dia datang, pendatang kita panggil. Dia pun tak boleh nak elak. Tapi yang dah lahir sini tu, takkan kita nak panggil dia pendatang. Dia dah rakyat Malaysia, warga negara. Dia macam mana gaya kita, suka tak suka, kita berada di sini. Jadi kita tak nak orang Melayu kata DAP kata kita. Gitu je lah kerja kita. Akhirnya Allah menyantumkan. Tidak, San tak boleh menang banyak, tak boleh menang banyak. Yang ini nak dicantumkan, degil. Kemudian tuanku kata, buat kerajaan perpaduan. Terpaksa berlaku antara dua ni. Sekarang kita tengok, saya tengok banyak amannya. Okey, kita nak sambung lagi apa ni Datuk, tentang kerajaan perpaduan. Ini pun satu isu yang cukup menarik. Nanti saya nak dapatkan juga pandangan daripada Dr. Saharudin berkaitan dengan isu ini. Tapi seperti biasalah, kita berehat dulu buat seketika, dan kepada anda saya ingatkan lagi, anda juga sebenarnya kami alu-alukan untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat. Jadi seperti biasalah, 2 talian saya ulangi lagi, 03 2697 9767, 03 2697 9768 kami sediakan kepada anda.
lontarkanlah pandangan dan juga pendapat anda berkaitan dengan topik yang menjadi pilihan kita hari ini di Ruang Bicara. Kita rehat dulu. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Difahamkan ada dua pemanggil di talian kita sekarang ini. Kita ambil dulu Ramzah dari Kelantan. Assalamualaikum Ramzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin mengesyorkan kepada pemimpin UMNO yang baru dilantik ini supaya merapatkan lagi hubungan dengan ahli-ahli Melayu yang terdapat dalam Pakatan Harapan. Kekurangnya ahli dari Parti Amanah dan Keadilan. Okay. Jadi sebab sudah lama anggota daripada UMNO berseteru sikit politik dengan ahli-ahli dari ahli dari Parti Pakatan Harapan. Lebih lagi ahli daripada Amanah dan Keadilan. Jadi saya berharap anggota pemimpin yang baru dipilih ini akan menyegerakan untuk merapat lagi soft antara ahli-ahli Melayu dari sekurangnya dari Parti Amanah dan Keadilan. Boleh ulang. Okey. Baik, terima kasih. Ramzah dari Kelantan. Ridwan dari Pulau Pinang ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Ridwan. Ya, Ustaz. Ya. Ya, Tuan Sekretari dan dua ahli panel. Ya. Okey, ini saya punya persoalan lah. Saya tengok tadi ada ahli panel sebut keunggulan. Perkataan keunggulan tu saya sedap lah didengar. Tetapi keunggulan tu patutnya saya kaitkan dengan pada awam. Patutnya apabila kita jadi pemimpinan di dalam suatu parti, pada awam apabila kita jadi pemimpin dan suatu parti, kemudian kita jadi pemimpin jadi menteri dah, kita patutnya meneruskan data-data awam yang dapat diteruskan daripada menteri-menteri terdahulu, tetapi kita mengubahkannya. Itu yang menjadikan rakyat tidak menyukainya. Itu yang pertama. Kita minta ahli panel ulang. Yang kedua, mengenai nepotisme dan kurisma. Kita tengok perkataan kedua ni kita tengok masih wujud walaupun kita ada pemimpin yang baru yang meneruskan pemimpin yang lama kan. Pemimpin baru daripada lama kepada baru. Apabila wujud nepotisme dan kurisma, jadi seolah-olah kita melumpuhkan kepatian barunya, kepemimpinan yang baru. Minta ahli panel ulas dalam ni. Kemudian tadi ada sebut kan nak sah baru. Saya tengok bila kita ada sah baru ni, patutnya tak ada lah kita pemimpin tu ada jadi boneka ya, kata yes man ya, tak boleh bercakap apa. Jadi apabila kita bercakap orang akan jadi blacklist. Tapi kita tengok baru ni kan pemimpin kena bercakap semua. Minta dipenuh lah dalam ni. Terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Jadi menarik jugalah persoalan-persoalan yang dibangkitkan. Tapi sebelum kita menjawab persoalan itu, saya nak dapat pandangan Dr. Zahrudin lah. Tadi pun Datuk sentuh tentang kewujudan apa yang disebut sebagai kerajaan perpaduan ketika ini. Dan even kewujudan kerajaan perpaduan itu pada mulanya juga timbul pelbagai pendapat. Ada yang bersetuju di kalangan ahli-ahli UMNO, ada yang tidak bersetuju dan sebagainya. Mereka seolah-olah melanggar falsafah perjuangan UMNO sendiri, no DAP sebelum itu. Tetapi akhirnya demi seperti apa yang Datuk katakanlah, demi semangat perpaduan itu, UMNO akhirnya membuka pintu untuk menerima undangan daripada untuk mewujudkan kerajaan perpaduan itu. Jadi apakah itu anda melihat sebagai satu langkah yang memberi satu kekuatan juga sebenarnya kepada UMNO ketika ini? Betul. Saya pertama bila Datuk bercakap, Tuan Syakawi, saya terkesima tu, saya tengok je mana hikmah orang-orang lama bercakap tu berbeza. Tetapi yang pertama, kalau kita lihat suasana, teori sosiologi mengatakan berubahnya zaman, berubahnya tempat, maka berubahlah segala-galanya. Maksudnya kalau zaman dahulu seperti mana Datuk cerita, lain kaedahnya. Tempat juga dulu kalau kita duduk, kita mungkin istilah kita lah solok-solok kan. Sekarang di bandar berbeza pemikiran penerimaan. Kerana teori sosiologi mengatakan berubah masa, berubah zaman, berubah segala-galanya. Begitu juga dengan suasana semasa. Ketika apabila UMNO menerima pelawaan untuk membentuk kerajaan, ramai orang merasakan kita harus memegang kepada prinsip
dalam perjuangan. Saya setuju. Tapi pada masa yang sama, adakah prinsip yang kita dokong itu membawa rebah ataupun tidak? Jadi yang kita perlukan ketika ini adalah ketika suasana di mana UMNO memerlukan kepada dukungan. Dia tidak lagi boleh berada dalam suasana dengan 26 sebenarnya, 26 kerusi tersebut. Ke mana arahnya? Jadi untuk membina kembali kekuatan tersebut, ialah dia memerlukan kepada dahan untuk berpegang. Pada masa yang sama, jangan lupa apabila UMNO menolak tepi seketika ideologi yang mereka ada itu untuk membentuk kerajaan, kena ingat jasa UMNO tersebut ialah menyelamatkan negara daripada tidak punya kerajaan. Itu jasa yang selalu orang tak ingat. Orang kata dia bergabung, dia suka-suka bergabung. Tidak. Kalaulah katakan Barisan Nasional UMNO ketika itu bersama-sama menolak pembentukan kerajaan, kita mungkin sampai ke hari ini, Tuan Syakawi, kita tidak punya kerajaan. Kita tidak punya hala tuju. Itu menjadi permasalahan. Tetapi yang paling penting bagi saya suka gunakan istilah ni, Datuk, biduk berlalu kiam tahun. Itu yang kita hendak. Apa yang telah berlaku di masa yang lepas itu, kita ambil iktibar, kita ambil ibrah. Harus punya hati yang terbuka. Kita lihat sebagai contoh, Datuk orang agama, saya pun nak kena buat cerita agama sikit lah kot, boleh? Kita lihat bagaimana ketika Khalid Al-Walid satu ketika dahulu, apabila dia diberhentikan daripada menjadi jenderal perang. Kita ingat suasana itu pada Jamadil Akhir, pertengahan Jamadil Akhir tahun 13 Hijrah. Ketika apabila Saidina Abu Bakar wafat, yang dia naikkan Umar Al-Khattab, apa tindakan pertama yang dilakukan oleh Umar sebagai pemimpin ketika itu? Ialah menggugurkan jawatan Khalid Al-Walid. Saidina Umar menggugurkan Khalid Al-Walid. Kenapa? Jadi jangan dipersalahkan, kerana setiap pemimpin itu punya strategi-strategi yang tertentu, yang mana mereka nampak bahawasanya perlu kepada penyusunan semula. Kerana apa? Mungkin dia melihat suasana di bawah ketika itu sudah mempunyai kebobrokan yang tertentu yang perlu diperbaiki. Tetapi itu bukan yang saya nak nyatakan. Yang saya nak nyatakan sifat Khalid Al-Walid tersebut menerima ketika dalam perang Yarmouk tersebut masih kekal berperang tu. Ya, betul. Dia tidak tinggalkan medan perang walaupun jawatannya telah gugur. Apa yang terjadi? Tetap setia dengan Abu Ubaidah yang dilantik menjadi jenderal ketika itu. Dan saya nyatakan, Tok, 6 tahun Tok. 6 tahun Khalid Al-Walid menjadi orang di belakang. Meninggalkan medan peperangan? Tidak sama sekali. Turut serta dalam peperangan? Orang yang pertama. Ini yang kita dambakan kepada orang-orang UMNO sekarang. Berapa ramai di antara mereka ini yang punya jiwa besar yang boleh menjiwai perjuangan Khalid Al-Walid. Kerana itu tadi saya nyatakan, adakah anda ahli politik ataupun ahli parti? Okey, kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian kita. Baha dari Kuala Lumpur sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Assalamualaikum, Baha. Waalaikumsalam, Sakawi. Ya, saya. Apa khabar? Baik, alhamdulillah, Baha. Sihat ya? Ya. Okey, ini cerita pasal parti UMNO ni, Sakawi ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada dua ahli panel ini. Seorangnya orang veteran UMNO ni, Ustaz kita panggil ni. Okey, Ustaz. Ya. Okey lah, Sakawi kan. Saya berkenaan dengan UMNO ni, sekarang ni saya dah habis mesyuarat. Tapi bahagian belum lagi kan, dengan MKT ya. Tapi tadi Ustaz ada beritahu lah berkenaan dengan kita boleh dalam UMNO ni kita boleh berbeza pendapat dan wajib ada berbeza pendapat. Tapi yang masalahnya sekarang ni apabila berbeza pendapat tu sampailah ke tahap pecat memecat, gantung menggantung dan juga ada kem-kem, ada puak-puak ni sekali kan. Jadi saya nak tanyalah dengan Ustaz sebagai orang lama, adakah demokrasi ni masih subur dalam UMNO ni ataupun masih lagi ada puak-puak ni? Saya nak tanya dengan orang veteran UMNO ni lah. Okay. Yang keduanya sekali kan, hari ni dan saya rasa
Presiden UMNO ada bercakap, pilihlah pemimpin yang boleh ikut dia dengan timbalan. Sebab mungkin agaknya dia boleh cakap macam tu sebab kedudukan dia dah selamat. Tapi sekarang ni apabila dia bercakap macam tu, seolah-olah macam orang atas ni boleh buat apa yang dia suka. Dia boleh kempen, dia boleh kenalkan calon apa semua, tapi yang di bawah ni tak boleh selawi. Tak boleh nak jumpa calon, tak boleh nak kenal calon, tak boleh nak ni. Jadi kenapa ada perbezaan itu? Jadi bila dah macam tu, apa peranan lembaga disiplin UMNO dalam hal ni? Jadi saya minta ahli veteran UMNO mungkin boleh bagi pandangan atau petua lah supaya kita di bawah ni, ahli-ahli khususnya yang setia dengan UMNO ni, dengan parti UMNO yang tak lari ni Sekawi kan, boleh dapat penjelasan, pencerahan yang sebaik mungkin lah. Okey. Itu Sekawi. Terima kasih banyak-banyak. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Bahar. Saya suka soalan itu, iaitu tentang apakah demokrasi sebenarnya masih wujud dalam UMNO. Jadi dia minta orang veteran jawab. Ya. Demokrasi wujudkah tidak dalam UMNO? Kita dapat nampak cara pemilihan, ya kan? Cara pemilihannya, kemudian bahkan ditambahkan lagi demokrasi itu artinya semua orang boleh menawarkan diri untuk jadi pemimpin kan. Kalau dulunya saya kata ada pakai kotak-kotak, lepas itu sekarang ni terbuka. Itu ialah demokrasi. Ya. Cuma demokrasi ini kadang-kadang apabila kita yang berkaitan itu kadang-kadang ianya tidak memihak kepada sebelah kita, kita rasa demokrasi tetap berjalan. Itu ada masalah lain tu. Demokrasi itu kita rasa tak berjalan. Jadi kalau kita contohnya guna nama, kata sekarang ni Presiden Zahid. Zahid kata tolong bersihkan di bawah-bawah tu orang yang tak menyokong saya. Apakah itu benar cakap Zahid? Ataupun diguna-guna orang yang nak bertanding di bawah tu. Yang ni bawah tu nak bertanding. Dia nak bertanding ketua bahagian. Dia kata Zahid tak suka orang ini, jual nama lah. Saya disuruh gantikan orang ni. Iya ke? Takkan rasa saya Datuk Zahid tu sebegitu benar lemahnya, ataupun kalau dah sampai ke peringkat itu jadi pemimpin, takkanlah dia punya jiwanya kecil benar kan? Sedangkan dia berkendakkan orang-orang yang hebat, kepalanya mesti lain daripada orang lain. Orang ni pakar-pakar di bawah ni. Kerana yang disebut memimpin ini, yang disebut pemimpin itu ialah apabila orang pandai banyak di bawah ni, doktor, pakar-pakar macam-macam, tapi mereka ni berselerak. Yang nak menyatukan kekuatan ini, yang boleh kita tumbukkan dinding pecah, kita langgarkan gunung-gunung runtuh, ialah kepakaran ini. Itu memerlukan pemimpin untuk menyatukan mereka. Itu yang saya fikir. Jadi ini juga apa yang saya sebutkan tadi, pandangan yang berbeza-beza kan. Jadi pecat memecat, ni kata pecat memecat. Jadi kita tengok setiap parti, setiap tubuhan dia ada yang dipanggil disiplin parti itu. Dan kalau kita ada kesalahan-kesalahan, kita rasa kalau kita biarkan, ada sebahagian daripada pengikut kita, so ni undang-undang ni ke mana? Apa nak buat? Kan? Bila dia buat keputusan pula, ini apa dipanggil tu? Tak semua, ada berpilih-pilih. Macam-macam itu. Ini ialah memerlukan pemimpin, misalnya bila sebut disiplin aja, dia ada satu badan yang bebas. Maka mereka yang angkat benda tu ke kita membuat keputusan. Semua benda ni berjalan, saya tengok masih saya percaya dengan demokrasi itu berjalan. Saya masih percaya. Tapi betul ataupun tidak seperti apa yang disebut oleh Bahar tadi, seolah-olah apa yang berlaku sekarang ini dalam UMNO ialah ada kem-kem dalam UMNO. Saya daripada dulu lagi, daripada mula saya masuk parti ni, memang orang berkem-kem. Dia memang ada berkem. Sebab dia berkawan-kawan, asalnya tu bukan kawan, asalnya bukan kawan. Lama-lama dia akan membentuk satu kem yang jadi besar. Begitu. Jadi apabila
penasihat mencadangkan supaya di peringkat yang atas sekali jangan bertanding dengan nombor 2 untuk mengurangkan kegusaran di belah bawah ni. Maka itu yang dalam persidangan agung tu dibawa usul tu. Dibawa usul tu kita tengok 95% bangkit bersetuju. Dalam 5% aja yang tak bangkit. Yang kita heran, yang bangkit tu pun tak bersetuju. Bila selepas balik daripada dewan tu, dia keluar, dia kata tak betul tu. Tapi dalam video tu nampak dia bangkit. Bangkit tu tak ada bersetuju. Jadi ini yang saya kata-kata, bila dia terbangkit, dia rasa dia betul. Bila dia balik, ada kawan-kawan kata, ini tak betul, ini tak betul. Dia menjadi kadang-kadang juru cakap untuk menjadikan suasana. Cuba bayang kalau pertandingan itu berlaku dulu. Siapa nak mengawal? Sekarang ni pemilihan tu ada orang, 2 orang ni yang akan kawal ni. Yang akan kawal. Jadi pada masa ini perlu rasa saya untuk itu. Akan datang bila dah stabil balik, lepaskanlah kan. Jadi saya fikir itu adalah pandangan masing-masing. Saya masih melihat kalau nak menyelamatkan UMNO ni kita kena itu. Dan siapa juga jadi presiden. Dia orang dah cakap kalau nak bunuh ular pukul kepala dia. Itu orang Perak kata tu. Pukul kepalanya. Jangan pukul ekor, putus pun dia tak akan mati. Pukul kepala dia mati. Jadi itu ialah taktik orang nak membunuh ular, tapi ini nak membunuh sebuah pertubuhan kepala juga nak dikerjakan. Baik, kita nak beralih kepada sesuatu yang mungkin juga menarik sebenarnya. Doktor ya. 18 hari bulan nanti akan berlangsung pula pemilihan untuk jawatan naib presiden dan juga Majlis Kerja Tertinggi UMNO ataupun MKT. Kalau kita nak cakap tentang MKT itu sendiri memang begitu ramai sekali calon-calon yang akan bertanding. Tapi saya nak dapatkan pandangan doktor lah. Ini berkaitan dengan calon-calon naib presiden UMNO. Nama-nama besar dalam politik UMNO akan bertanding, walaupun ada yang menarik diri seperti Datuk Seri Ismail Sabri misalnya, dia tidak mahu bertanding untuk kali ini. Tetapi kalau kita lihat saingan yang akan berlaku sebenarnya adalah sesuatu yang amat kita tunggu-tunggu dan menarik sebenarnya. Tapi pandangan doktor macam mana? Apakah ianya akan menimbulkan satu lagi persaingan yang cukup hebat sebenarnya untuk naib presiden? Apabila jawatan presiden dengan timbalan tidak dipertandingkan, pastinya lapisan yang paling atas sekali adalah naib presiden. Naib presiden inilah yang dijangka akan membentuk hala tuju parti di masa akan datang. Sebelum saya nak jawab benda tu, Tuan Syakawi, izinkan saya, kita harus membezakan antara pemimpin dengan kepimpinan. Yang Tuan Syakawi tunjuk kepada saya ini adalah nama-nama pemimpin. Tetapi adakah mereka mempunyai kepimpinan yang diharapkan oleh UMNO? Itu menjadi satu tanda persoalan. Kerana kepimpinan itu tidak turun daripada langit, ya Datuk. Tak turun daripada langit. Dia perlu melalui ujian, dia perlu melalui pancaroba untuk membentuk individu yang mempunyai kepimpinan yang jitu. Persoalan yang akan timbul pada 18 hari bulan nanti, apa yang dikenaki oleh Akak Umbi? Akak Umbi kenal pemimpin ini, tetapi Akak Umbi masih lagi tertanya-tanya tentang hala tuju kepimpinan pemimpin ini. Yang perlu dilaksanakan sekarang ini, mereka-mereka yang nama besar, yang ingin membawa UMNO ke arah yang lebih baru, lebih jitu, lebih unggul, yang mempunyai kelangsungan, harus menggariskan apakah corak kepimpinan yang hendak dibawa. Dia tidak boleh meletakkan nama sahaja. Ramai orang letak nama tapi akhirnya terbabas. Tak boleh. Kerana apa yang diperlukan oleh UMNO ketika ini ialah hala tuju. Apa yang nak diangkat oleh mereka ini? Apa yang nak dibawa oleh mereka ini? Harus diingat, seperti saya katakan, inilah lapisan yang paling atas. Terjadi apa-apa dua di atas, mereka ini akan berganti. Jadi Akak Umbi nak tahu. Saya mengharapkan, saya pun ingin tahu, harus ada manifesto sebenarnya mereka ini. Apa yang nak mereka bawa? Ada 3 orang dan ada seorang calon wanita. Kan? Ada calon wanita tu mungkin dia memikirkan undi wanita dah selamat. Kita tak tahu. Mungkin. Dan ada juga nama-nama yang memang incumbent, yang memang akan menawarkan diri kembali. Adakah mereka ini apabila dicabar akan menunjukkan bahawasanya
ada masalah tentang kepimpinan mereka dahulu, seperti mana berlaku dalam pemilihan puteri. Kenapa berlaku pertandingan antara ketua dengan naib ketua itu sendiri, maka ada timbul persoalan. Sama juga ketika ini. Saya melontarkan balik kepada Tuan Syarkawi, bezakan antara pemimpin dengan kepimpinan dan apa yang mereka ingin bawa. Bila kita bercakap tentang perbezaan di antara pemimpin dan kepimpinan, Datuk, ya, ini pun satu persoalan yang sukar sebenarnya untuk kita lihat secara jelas sebenarnya. Selalunya ahli politik digambarkan sebagai mereka yang mempunyai muka yang berbeza dengan apa yang ada di dalam hati mereka. Betul. Sebenarnya konsep perjuangan juga kadang-kadang dipertikaikan dan sebagainya. Jadi bagaimana daripada pengalaman Datuk sendiri melihat bagaimana pemilihan itu nanti akan mempengaruhi orang-orang UMNO sendiri untuk membuat pilihan yang tepat? Kalau kita melihat kepada contoh Datuk Zahid lah, ini Zahid, sekarang Zahid presiden kan, ya. Dia mewakili parti yang menang 26 kerusi UMNO lah kan, masuk BN semua dapat 40 ya, 30 ya. Jadi bila bertembung dengan waktu kritikal, apa patut dibuat? Apakah kita menyerah ataupun kita mengambil peluang itu dengan bijaksana? Sebab itu antara sifat Nabi, sedik kan, amanah, tabligh, fatanah, bijaksana. Jadi pada waktu itu apabila dia nak menerima lamaran daripada Datuk Seri Anwar dari PH tu, dia bermesyuarat. Mesyuarat tu kita tak ada pilihan melainkan kita bagi syarat, iaitu raja-raja Melayu, bangsa Melayu, agama Islam, agama resmi, ini nak dengan DAP ni tidak boleh kompromi. Setuju? Kalau setuju baru kita boleh start berunding. That's kan, nampak di sini yang dikatakan bijaksana. Ini yang dipanggil pemimpin. Kerana dengan meletakkan syarat macam itu, kita telah sebenarnya meletakkan diri kita itu di tempat yang betul, dan rakyat suka tak suka akan menerima keadaan ini kerana kita sebenarnya telah salah langkah terlalu banyak kerana menjaga menjaga hati ni. Menjaga hati ni banyak kerana kita terkorban. Orang Melayu ni banyak terkorban kerana nak jaga hati. Bukan nak jaga hati ni. Dengan universitinya macam-macam. Sekarang ni kita kena kembali semula supaya awal lagi kita dah kata perlembagaan ni jangan disentuh. Kita boleh cakap apa kita nak, tapi yang ini kami tidak akan kompromi. Kalau ini dah dapat kita pegang, artinya kita mengajak semua bangsa dalam Malaysia agar kembali kepada perlembagaan yang kita dah buat ni, dan inilah panduan kita. Mungkin Dr. Zah, kita bercakap tentang kerajaan perpaduan lagi lah, dan kekuatan UMNO itu secara keseluruhannya. Apakah apabila Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi ditawarkan jawatan sebagai timbalan Perdana Menteri, apakah itu sebenarnya memberi satu kelegaan kepada penyokong-penyokong UMNO, orang-orang UMNO sendiri, bahawa they made the right decision to be in the government? Saya melihat begini ya, Tuan Syarkawi, atau izinkan saya, kalaulah pilihan raya akan datang, gabungan antara BN dengan PH ini, 29 kursi yang ada di tangan PN dalam keadaan bahaya kalau melihat pada pencampuran ini. Jadi ini membuktikan bahawasanya sebenarnya BN ini juga penting. BN ini punya pengalaman, kita tak boleh nafikan 60 tahun mentadbir, ada pengalamannya tertentu, dan diletakkan sebagai timbalan itu mungkin menunjukkan bahawasanya tanda hormat juga ada di situ. Tanda hormat sebagai sebuah parti yang pernah memimpin negara ini satu ketika dahulu, dan pada masa yang sama untuk menjadi menteri ini bukan kaling-kaling orangnya sebenarnya. Memerlukan kepada kredibiliti, orang yang tahu selok belok untuk menjadi memimpin sebuah satu-satu kementerian.
kalau kita lihat kepincangan-kepincangan yang berlaku sebelum ini pun, kerana apabila kita meletak menteri yang tidak punya kredibel. Tapi pengalaman itu yang membezakan antara parti-parti yang lain, itu amat penting. Pada masa yang sama, setuju apa yang Datuk katakan, negara ini punya perlembagaan, negara ini ada garis panduannya, dan garis panduan itu masih lagi menetapkan garis-garis raja-raja dan Melayu itu sebagai tonggak utama. Ketika ini parti mana lagi yang ada tentang peranan tersebut, melainkan yang sedia ada itu ialah UMNO ketika ini. Maka kembali pada perkataan yang saya perkenalkan tadi, perlukan kepada restorasi. Restorasi ini yang akan boleh mengembalikan kembali arah tuju, hala tuju yang mana nak dibawa oleh UMNO. Cuba perjelaskan dengan lebih jelas sebenarnya. Apa yang dimaksudkan dengan restorasi? Apa yang perlu dilakukan oleh UMNO sekarang? Restorasi yang perlu dilakukan oleh UMNO cukup mudah bagi saya. Kembalikan kepercayaan orang Melayu kepada UMNO. Itu saja. Kalau UMNO gagal untuk mengembalikan undi-undi orang Melayu terhadap mereka, harus memikirkan kembali adakah mereka telah berjaya melaksanakan restorasi ini. Bila kita bercakap tentang restorasi ini tu, mungkin satu cabaran yang menanti sebenarnya ialah pilihan raya negeri yang akan berlangsung nanti. Jadi apakah Datuk melihat bahawa ini masa yang cukup tepat sebenarnya kepada UMNO sendiri untuk mendekatkan diri dengan sokongan orang Melayu khususnya, dan juga sokongan pengundi-pengundi terhadap UMNO dan juga Barisan Nasional. PRN panggil PRN 6 negeri. Ini sebenarnya dalam masa, oleh kerana 3 negeri di sebelah Pantai Timur itu ialah PAS. Yang sebelah sini ialah PH, kan, DAP dan sebagainya. Maka telah mewujudkan satu suasana nak menunjukkan kepada rakyat bahawa, kan, dalam sistem demokrasi kita ni, negeri ada hak untuk tidak mengikut apa yang pusat buat. Yang dulu tak pernah tahu, kita ingat mesti semua, kan. Betul. Dah dapat dah kita satu ilmu baru lagi. Itu baik. Sekarang ni apabila kita lepas saja pemilihan ini, orang ini akan dicoba, akan dites. Pemimpin-pemimpin ini bagaimana PRN ini ada tak apa-apa perubahan yang bakal dinampakkan kepada pencapaian UMNO itu, sama ada orang dah mula, mari kita bagi kepercayaan sekejap dekat UMNO, kita tengok sikit adakah nama itu. Jadi sekurang-kurangnya kita mesti membuat jangka pendek ni, bagaimana nak meyakinkan orang Melayu ni kepada bahawa UMNO ini masih dapat diberikan kepercayaan untuk menentukan kelangsungan. Sebab bila sebut keunggulan aja tadi, sebenarnya jauh lagi yang kita nak begini. Betul. Keunggulan ni jauh pergi. Tadi pertama kelangsungan. Nak terus langsungkan. Kedua, langsung-langsung aja pun tak seronok, tak jadi juga. Dia mesti unggul, kan. Betul. Sesuatu yang kita buat tu mesti unggul, nampak unggul dan sebagainya. Sehingga kan ada penceritaan oleh para ulama mengatakan orang Melayu ini dia ialah keturunan isteri Nabi Allah Ibrahim nombor 3. Dan dari keturunan nombor 3 itu, inilah Melayu ni. Anak-anak daripada daripada anak Nabi Ibrahim yang ketiga, isteri yang 3. Dan dalam masa aliran air yang 12 itu dulu, satu bangsa itu, satu bangsa itu hilang. Kehilangan itu, dan pakar sejarah mengatakan yang hilang itu ialah orang Melayu ini. Jadi ini para ulama tengah bercakap mengenai ini. Maka mereka yakin dan percaya kekuatan masa depan Islam ini dia akan datang dari sebelah kita, sebelah timur. Dan banyak Indonesia pun mengatakan dia di tanah Melayu. Sebab itu dalam kitab-kitab sebut yang akan menolong Imam Mahdi itu dipanggil dia Bani Tamim. Bani Tamim. Bani Tamim itu orang mencari orang
mencari orang. Tetapi para ulama juga ada berfikir bahawa tamin itu ialah huruf ta dengan mim. Ta itu tanah, mim itu Melayu. Jadi kan hal-hal yang macam ini itu yang memerlukan keunggulan itu. Sedangkan budaya orang Melayu masih tinggal jauh. Budaya meniaganya tak ada. Budaya yang kita sebut apa yang dibuat oleh kata zaman Melaka dulu, meriam-meriam semua kita buat tu, nampaknya udah semua kepada orang. Jadi macam mana UMNO harus membuat sesuatu yang akan memberi kepercayaan semula kepada orang Melayu ni bahawa kita memerlukan UMNO ini untuk terus memacu keunggulan ni. Baik, tinggal lebih kurang 2-3 minit saja lagi Dr. Zahar lah di penghujung ini lah. Sebagai seorang penganalisis politik yang sentiasa melihat perkembangan politik semasa, apakah anda yakin bahawa selepas selesainya pemilihan UMNO nanti, setelah keputusan diumumkan, apakah anda yakin bahawa UMNO akan menjadi lebih kuat ataupun akan berlaku juga apa yang disebut sebagai kem-kem ataupun perpecahan dalam UMNO itu sendiri? Kita tidak boleh nafikan kem tu memang akan wujud sampai bila-bila, kerana kita pun memang dilahirkan berpuak-puak. Itu kita tak boleh nafikan. Kita ada puak A, kita ada puak B, puak C, tapi yang paling penting ialah penyatuan. Penyatuan yang kita nakkan ialah kita berbeza pendapat, tetapi kita menuju ke destinasi yang sama. Kita tak nak seorang pergi ke destinasi lain, seorang pergi ke destinasi yang lain, bercampur ke mana-mana tanpa hala tuju. Ini yang penting, kepimpinan ini yang saya maksudkan. Bagaimana kepimpinan dapat menyatukan kembali yang tengah berporak-randak ini, yang punya rumah-rumah tertentu, yang punya puak-puak yang tentu. Bagaimana kita nak meletakkan semua kembali ke arah kiblat yang satu. Saya nak sikit lagi pasal masa tak banyak. Saya terbaca tentang penulisan Imam Fadil Iyad. Dia mengatakan bahawasanya jika aku ini mempunyai satu doa yang boleh dimakbulkan, maka aku akan doakan kepada para imam dan para pemimpin yang sedia ada. Kerana kesejahteraan imam dan pemimpin ini, maka sejahteralah negara, sejahteralah masyarakat. Maka kita nakkan pemimpin yang kita angkat inilah yang boleh menyatukan negara dan masyarakat menjadi sebuah negara yang lebih gah, hebat di masa akan datang. Okey, baik, menarik. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Ahmad Zaharuddin, dan tentunya jutaan terima kasih kepada Datuk Zainal Abidin Sakung kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Saya tak puas sebenarnya kerana banyak lagi persoalan-persoalan yang ingin saya kongsikan, tapi insya-Allah dalam masa mendatang ini, pemilihan 18 hari bulan nanti mungkin kita boleh duduk lagi untuk bercakap tentang keputusan dan sebagainya, dan ini merupakan sesuatu yang perlu diwar-warkan dari masa ke semasa. Dan apa yang menjadi harapan kita ialah kita akan dapat melihat bahawa UMNO mungkin akan dapat memperkukuhkan semula kedudukan mereka dalam politik Malaysia, dan yang lebih penting sekali, UMNO mungkin akan mendapat sokongan semula, terutamanya daripada orang-orang Melayu sendiri yang mungkin selama ini menganggap bahawa UMNO sudah tidak relevan dalam politik Malaysia. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.